Salam hormat, saya Jijak Ahmad dan ini Buletin Awani. Kita mulakan dengan perkembangan politik. Pertarungan politik di pantai timur Sabah seperti di Tawau, Kalabakan dan Sempurna didominasi faktor etnik kaum dan juga personaliti calon. Editor kanan kami, Nazri Kahar, ada butirannya yang mengikuti jejak kempen calon N72 Merotai dan N73 Sebatik. Nazri, apa cabaran utama wakil rakyat yang bakal... Apa cabaran utama wakil rakyat yang bakal dipilih nanti memandangkan kawasan yang diwakili begitu luas dan masih ketinggalan dengan infrastruktur asas? Itulah istimewanya pilihan raya negeri Sabah, dan bagi calon yang menawarkan diri untuk pertandingan dalam pilihan raya negeri Sabah kali ini, faktor berkaitan dengan personaliti, faktor berkaitan dengan etnik kaum dan juga politik pembangunan begitu relevan. Apa yang Gigi katakan tadi betul, benar. Sepanjang beberapa hari kami mengikuti jejak kempen sejak hari penamaan calon hinggalah ke hari ini, kita melihat cabaran utama wakil calon ataupun calon yang menawarkan diri adalah mewakili satu kawasan yang luas. Misalnya semalam saya berada di N73 Sebatik. Kalau Gigi boleh perhatikan, N73 Sebatik ini don yang terakhir sekali, iaitu keseluruhan don negeri Sabah adalah jumlah totalnya ataupun keseluruhannya 73 don. Dan yang ke-73 itulah don Sebatik yang berada di bawah Parlimen Kalabakan di Tawau ini. Dan kini saya berada di Tawau, di belakang saya itu Gigi nampak macam ada kepulauan di situ, itulah Pulau Sebatik. Bagi calon yang menawarkan diri untuk kawasan ini, mereka terpaksa melihat beberapa elemen geografi dan juga demografi. Bagi geografi, don 73 Sebatik ini terbagi kepada dua. Satu di daratan, kebanyakannya di kawasan pedalaman dan juga kawasan felda yang cukup luas. Kalau Gigi boleh lihat peta Sebatik itu kawasannya bagaimana, dan sebahagiannya di Kepulauan Sebatik. Di Kepulauan Sebatik itu ada beberapa pusat daerah mengundi dan juga kampung tradisi yang bersebelahan dengan sempadan Indonesia. Inilah yang menariknya bagi wakil rakyat yang akan memberi khidmat kepada mereka. Dan yang penting apabila saya melihat dengan mata kasar saya sendiri dan juga juru kamera kita ada merakamkan videonya, kalau di Don Sebatik, kemudahan asas seperti air bersih itu antara perkara yang begitu mendesak. Sudah beberapa kali pilihan raya itu juga yang dijanjikan oleh wakil calon, masih ada isu bagi setengah kawasan kampung di Sebatik ini tidak mempunyai langsung air bersih. Mereka terpaksa menadah air hujan, Gigi, ataupun mengorek perigi boring untuk membekalkan air minuman, keperluan harian seperti membasuh dan juga keperluan memberi makan minum kepada ahli keluarga. Saya amat sedih melihat situasi itu, dan kalau waktu kering ada cyclenya dalam 3 tahun ataupun 2 tahun sekali, waktu kering yang melampau, kalau ada setengah kawasan itu memang ada bekalan air bersih, tetapi kalau waktu kering musim kemarau panjang, simpanan mereka habis, iaitu dam kecil yang membekalkan air bersih di Wallace Bay misalnya di Sebatik itu tidak mampu memberikan air bersih, dan mereka terpaksa membeli lebih banyak air mineral ataupun air minuman dari Tawau ini untuk dibawa menaiki feri ke Sebatik itu. Jadi inilah cabaran yang dipikul oleh calon yang akan mewakili mereka di Sebatik ini. Dan juga bukan setakat pulau saja, mereka akan berkhidmat untuk kawasan pedalaman. Pedalamannya sebesar negeri Melaka, Gigi. Itulah kawasan yang didiami di kawasan Don 73 Sebatik ini. Ada kawasan feldanya dan juga kawasan kampung tradisi etnik pribumi Sabah. Dan antara faktor yang Gigi cakapkan tadi iaitu faktor etnik kaum. Ini penting kerana kaum utama di kawasan Merotai, Tawau, Kalabakan ini iaitu masyarakat Bugis, masyarakat Bajau dan juga Tikong, termasuk juga beberapa etnik kecil pribumi Sabah. Ini matters, ini penting kerana mereka akan mengundi mengikut jalur kaum ini.
Sebab itu kesemua calon yang menawarkan diri di Don Morotai, di Don Kukusan, di Don Tanjung Batu dan juga Sebatik ini, majoritinya akan menawarkan calon dari masyarakat Bugis. Kerana mereka tahu kelompok Bugis ini memberikan impak ataupun jumlah pengundi yang begitu signifikan. Dan juga kalau di Don Morotai ada sebahagiannya dari etnik Cina, kerana yang tinggal di kawasan Bandar Tawau ini lebih kurang 14% ataupun sejumlah 2,000 pengundi adalah dari etnik Cina. Manakala suku kaum Bajau juga kebanyakannya bertebaran di pantai timur Sabah ini, dari Semporna, Lahad Datu, Kalabakan dan juga Tawau ini. Bajau juga ada kataupun komuniti yang agak signifikan ataupun agak besar di kawasan Kalabakan dan juga Don-Don di bawah Parlimen Kalabakan ini. Dan mereka begitu kataupun melihat latar belakang suku kaum, barulah mereka memilih pemimpin itu akan mewakili mereka. Dan kalau di Semporna itu pastinya di kawasan Datuk Seri Syafiq Afdal, masyarakat Bajau adalah dan juga Suluk majoriti. Sebab itu mereka begitu kataupun berbangga dengan wakil Datuk Seri Syafiq Afdal kerana datang dari keturunan Bajau yang ada di Semporna itu. Begitu juga kalau di Lahad Datu kita lihat ada suku kaum Bugis dan seumpama seperti mana yang saya katakan tadi. Jadi ini penting untuk kita lihat. Kalau kita di Kuala Lumpur mungkin kita anggap itu tidak penting, tetapi bagi pengundi di Sabah, di pantai timur ini, faktor etnik, faktor suku kaum dan juga personaliti. Kenapa saya cakap personaliti, Gigi? Bagi mereka yang tidak turun padang, yang tidak kataupun ada nama besar di kawasan Don-Don yang ditandingi ini, agak sukar. Kerana mereka sudah biasa, walaupun kampung mereka susah, tetapi kalau pemimpin itu seringkali mudah didekati, senang dihubungi dan kerap kali turun padang, peka dan juga peduli dengan nasib mereka, mereka akan kataupun terhutang budi. Setiap kali ada kenduri kahwin, kematian dan sebagainya, wakil rakyat akan turun dan mereka akan memandang tinggi personaliti sebegini. Gigi. Ya. Nazri, sangat menarik dengan ulasan dan juga pemerhatian yang Nazri berikan. Dari kita nak melihat bagaimana momentum kempen di sana, walaupun dianggap masih awal, bagaimana momentum kempen kerana pemerhatian rakan kita Asim Hassan ada mengatakan bahawa kempen belum lagi cukup panas. Saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh rakan kita Asim yang berkampung di Kinabatangan dan Lamak misalnya, kerana di sini juga kempen apatah lagi dalam protokol COVID-19 kebanyakan ada limitasi, ada batasan. Kalau nak berkumpul pun hanya beberapa orang saja kataupun dibenarkan. Kalau ada walkabout ke pasar ataupun kawasan tumpuan orang ramai pun tidak boleh beramai-ramai mengikuti pemimpin, jentera ikut sekali dan sebagainya. Jadi itu jelas kita boleh katakan memang agak hambar, tetapi ia tidak menghalang wakil calon ataupun calon untuk terus berkempen dari rumah ke rumah. Jentera akan bergerak juga tetapi dalam skala yang lebih kecil mengikut protokol SOP yang dibenarkan oleh pihak SPR. Kerana Gigi pun tahu di mana saya berada sekarang di Tawau, kes COVID-19 masih tinggi dan antara kawasan hotspot iaitu kawasan merah yang ada di negara kita selain daripada Lahad Datu dan yang terbaru di Kunak, hanya berhampiran dari Tawau ini. Jadi semuanya ini memberikan sedikit impak kepada perjalanan kempen Pilihan Raya Sabah, tetapi ia tidak menghalang bagi rakyat Sabah kerana pada mereka setiap kala Pilihan Raya Negeri ataupun Pilihan Raya Umum ia seolah-olah hari raya. Mereka meraihkan, mereka tidak segan silu. Kebanyakan saya berjumpa di kedai makan ataupun apabila kita berbual dengan orang tempatan, Gigi, mereka declare saja. Mereka tidak ataupun menyembunyikan diri ke mana hala sokongan mereka kepada parti warisan, kepada parti Perikatan Nasional, kepada parti-parti tempatan Sabah dan seumpamanya. Mereka berbangga dengan pilihan mereka. Kalah dan menang itu nombor dua. Jadi sikit sebanyak memang ada kesannya, tetapi ia tidak menghalang kempen-kempen di dalam media sosial. Kalau kita lihat begitu rancak sekali di Twitter dan di Facebook bagi calon-calon dan juga parti yang bertanding dalam Pilihan Raya Negeri ke-16 ini. Dan
Dan sebentar saja lagi saya akan menemu bual calon dari Parti Harapan Rakyat Sabah, Tan Sri Leo Yun Fah. Ini orang lama di Tawau. Macam-macam parti dah beliau wakili. Yang terkini beliau mengepalai bagi calon-calon dari Parti Harapan Rakyat Sabah yang berpusat di Tawau ini, kerana beliau rasa signifikan orang Tawau perlu ada parti mereka sendiri dan juga ada yang mewakili mereka, membawa aspirasi dan juga masalah yang dihadapi oleh masyarakat tempatan di Tawau ini. Bagi Tan Sri, seorang dermawan, seorang tokoh perniagaan yang disegani di Tawau, itulah personaliti yang kita lihat ada keunikan dan juga personaliti kataupun yang kuat mempengaruhi bagaimana pola pengundian pada pilihan raya negeri yang akan berlangsung pada 26 September nanti. Gigi. Terima kasih Nazri Kaha, editor kanan Isra Awani. Baik, kita akan nantikan laporan-laporan perkembangan politik di Sabah dalam buletin-buletin seterusnya.